Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Debat agenda daily ini membawa tajuk Hari ini bentuk kerajaan, esok turun harga minyak. Di Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka, dua orang tokoh kami bawa khas untuk mendebatkannya. Debat ini mengambil masa sejam dan disiarkan secara langsung ke seluruh negara. Format debat ini telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Masing-masing telah juga menamakan seorang wakil yang bertindak sebagai ahli panel. Mereka akan menanyakan soalan kepada pendebat yang mencalonkan mereka selain soalan kepada pendebat yang seorang lagi. Jumlah soalan bergantung pada keadaan masa. Saya sendiri akan menanyakan soalan kepada kedua-dua pendebat ini supaya berlaku adil. Soalan ini yang sama akan ditanyakan kepada kedua-dua orang. Kedua-dua pendebat ini juga akan diberi peluang untuk bertanya satu sama lain. Untuk pemula bicara atau opening statement, setiap tokoh akan diberikan masa 4 minit. Loceng akan dibunyikan selepas 3 minit setengah. Setiap soalan lain mesti dijawab dalam masa kurang dari 3 minit atau loceng akan dibunyikan sebagai tanda peringatan. Setiap pendebat akan membuat penggulungan selama 3 minit. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, tugas saya hanyalah sebagai pengantara, maka itu saya memohon kerjasama kedua-dua tokoh ini untuk mendebatkan isu ini secara terbuka, profesional dan beretika. Tanpa ragu-ragu, saya akan menegur mana-mana pihak ataupun pendebat yang menyimpang dari tajuk atau yang mengemukakan soal-soal yang tidak relevan dengan apa yang sepatutnya dibahaskan. Dengan penuh hormat, saya ingin memperkenalkan kedua-dua tokoh pendebat kita malam ini. Di sebelah, di atas pentas itu, yang berhormat Datuk Ahmad Sabri Cik, Menteri Penerangan Malaysia. Dan di sebelah beliau ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Penasihat Parti Keadilan Rakyat atau PKR. Dua orang tokoh yang menjadi wakil pendebat ialah di sebelah kanan saya, Tan Sri Nordin Kardi, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia dan Presiden Persatuan Universiti Malaysia, dan di sebelah kiri saya bagi pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Saudara Zulkifli Sulong dari Akhbar Siasat. Saya mulakan debat agenda daily bertajuk Hari ini bentuk kerajaan, esok turun harga minyak dengan mempersilakan Datuk Seri Anwar untuk membuat opening statement selama 4 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tok Johan agenda daily kerana kesempatan ini dan penghargaan khusus kepada Saudara Datuk Sabri kerana memberikan ruang yang ulung-ulung kali diadakan. Saya menerima pelawan ini dengan senang hati untuk membuka wacana yang bebas dan segar, walaupun pada peringkat awal saya memilih untuk berdebat dengan Perdana Menteri atau Timbalan. Tetapi saya terima baik dan kerana saya nak guna kesempatan itu menjelaskan kalau kesempatan Pakatan Rakyat memerintah hari ini, esok insya-Allah minyak tetap turun. Saya cadangkan berdasarkan perkiraan kekuatan makroekonomi negara kita, pertumbuhan dan potensinya, penyusunan dan pengurusan pemerintahan yang lebih cekap dan bebas dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa, dan jumlah yang kita fikirkan untuk diturunkan dalam kadar segera sebagai langkah awal ialah 50 sen. Maknanya mulai esok seandainya kita perintah malam ini, harga minyak RM2.20. Saya pertahankan hujah ini kerana beban rakyat itu sudah tidak terkawal. Petani, nelayan, pekerja, peniaga, peringkat menengah dan atas itu mengalami satu keperitan yang luar biasa. Ini jarang sekali berlaku dalam sejarah negara kita. Kenaikan mendadak yang cukup membebankan. Orang Melayu, majoriti Melayu adalah lebih banyak terkesan. Jadi semua perbicaraan tentang menyelamatkan orang Melayu, membela nasib orang Melayu itu omongan. Tetapi kenyataannya keperitan itu menimpa orang Melayu. Termasuklah Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Bagaimana boleh dapat saya kumpulkan jumlah 5 bilion ini? Saya akan jelaskan dan memperinci berikutnya. Iaitu TNB sekarang umpamanya punyai standby capacity yang berlebihan. Reserve 40%, di antara yang paling tinggi di dunia. Siapa yang untung? IPP, dana kuasa bebas.
untungnya sudah bilion ringgit. Ada lagi dana kapasiti yang begitu besar. Mengapa harus kita berikan? Petronas rugi, TNB rugi, yang untung IPP. Dan kapasiti 40% itu saya usulkan untuk dikurangkan standby capacity itu kepada 20%. Dengan mengurangkan kapasiti itu saja kita telah mendapat 2 bilion ringgit. Jadi kita kena cari 3 bilion ringgit lagi. Petronas hari ini dalam financial announcement dia menyebut keuntungan yang besar, jumlah keuntungan 08 yang baru selesai diumumkan hampir 100 bilion ringgit. Jangan kita bicara soal naik harga minyak. Naik harga minyak bermakna di pasar dunia, pendapatan dan dana kerajaan bertambah, meningkat besar. Jadi kalau kita punya keuntungan begitu besar, sebahagiannya untuk Petronas, dan saya tidak ganggu Petronas. Petronas punya rekod yang cemerlang dan pengurusannya membanggakan. Masalahnya ialah manakala campur tangan politik, pengurusan politik yang sangat lemah, membebankan negara. Jadi oleh demikian, saya mengusulkan sebagai langkah awal, kita turunkan 50 sen mulai esok, walaupun sekarang Barisan Nasional Perintah, mana ini tidak mungkin. Tetapi kita turunkan 50 sen insyaAllah esok, keesokannya. Dan saya akan jelaskan dalam masa yang diberikan nanti, bagaimana kita boleh cari 3 bilion. 3 bilion ringgit untuk dana meringankan beban rakyat itu tidak terlalu besar. Kerugian dan tanggungan perwajar sahaja 13 bilion ringgit yang boleh ditampung oleh kerajaan. Mengapakah harus kita jadikan isu terlalu besar bila 3 bilion ringgit itu nak diagihkan kepada rakyat jelata? Terima kasih Datuk Seri Anwar. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Ahmad Sabri Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima jemputan agenda daily untuk berdebat malam ini atas kesedaran bahawa adalah tanggungjawab saya sebagai orang yang dipilih oleh rakyat dan juga seorang menteri yang dipilih melalui proses yang sah, dan saya bertanggungjawab untuk menyatakan bahawa beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan inilah cara yang terbaik untuk masa depan negara kita dan masa depan rakyat, bukan pendekatan yang populis yang sering dilakukan dalam banyak negara-negara yang tidak semestinya negara itu berakhir dengan keadaan ekonomi yang lebih baik pada masyarakatnya. Perlu saya jelaskan di sini bahawa kalaulah dikatakan pada hari ini 50 sen nak diturunkan, sebenarnya ucapan ini saya dah dengar sebelum pilihan raya yang lepas. Erti bermakna dia mesti bercakap pada harga sebelum pilihan raya itu pada harga RM1.92. Tentangannya ialah menentang pada kenaikan yang baru-baru ni. Kalaulah kita teruskan pada RM100.92, ini bermakna subsidi yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan semua ialah sebanyak 50 bilion ringgit. Dan ini bermakna banyak program-program pembangunan tentang soal sekolah, soal rakyat, soal jalan, soal orang di felda, soal orang di kampung tak dapat dilaksanakan hanya untuk menampung cara hidup yang berterusan yang ada pada hari ini. Perlu saya jelaskan juga bahawa kita perlu tahu bahawa kenaikan harga minyak sekarang ini bukanlah kerana kita. Kita mesti sedari hakikat bahawa kita berhadapan dengan krisis minyak seluruh dunia. Harga minyak naik bukan kerajaan yang salah, tetapi ini adalah kerana keadaan kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan perang di Iraq, kemungkinan serangan di Iran, tentang permintaan China dan India yang semakin besar dan beberapa faktor lain yang dirasakan seluruh dunia. Dalam sejarah negara kita, harga minyak dunia ataupun krisis minyak ini bukanlah kali yang pertama. Kali yang pertama ialah dalam tahun 73 dan tahun 74. Pada waktu itu selepas perang Yom Kippur atau perang Ramadan pada ketika itu, di mana orang-orang Arab, negara-negara Arab berpakat untuk mengenakan tindakan embargo minyak kepada negara-negara yang menyokong Israel pada waktu itu, dan dalam masa yang sama dia menghentikan atau mengurangkan pengeluaran minyaknya. Waktu itu juga seluruh dunia menghadapi masalah inflasi yang teruk. Harga minyak naik mendadak 400